Kita intro dulu. La 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 la. Engkau live dekat TikTok pun muka fake, lagi nak sembang orang pakai nama fake. Mendelah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kontroversi Ashabul Kahfi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundang persepsi dan juga reaksi daripada pelbagai pihak. Dan salah seorang pihak yang telah bereaksi ialah Ustaz Azhar Idrus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kes Ustaz Azhar Idrus ini special. Beliau tidak bereaksi secara terus dengan mengetahui betapa orang yang telah mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya itu ialah Perdana Menteri. Tetapi beliau hanya ditanyakan soalan dalam kuliah. Dan soalan itu umum. Apakah hukumnya pemimpin mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi itu Kristian dan sebagainya? Dan beliau jawab berdasarkan kepada disiplin ilmu beliau tanpa merujuk kepada mana-mana pihak. Nama pemimpin mana pun tidak disebut. Tetapi macam biasalah, ada orang yang edit side by side, letak gambar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebelah dan juga ucapan Azhar Idrus sebelah. Jadinya orang duk beranggapan bahawa Big Boss telah komen berkenaan dengan apa yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri. Jadi bila benda itu jadi, macam biasalah tuan-tuan sekalian, anak-anak papa ni mana boleh kalau anugerah Tuhan mereka diusik. Memang meremut, mereka hentam Ustaz Azhar Idrus kau-kau. Tapi kalau setakat hentam tu tak ada masalah sebenarnya, itu biasalah asam garam. Sampai satu tahap, anak-anak papa ini siap mempertikaikan yang nama sebenar Ustaz Azhar Idrus ialah Zamrul Idrus, bukannya Azhar Idrus. Jadi dia duk pertikaikan, pakai nama fake dan sebagainya. Dan antara pihak yang sentiasa memainkan isu-isu ini, yang menghentam Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya ini kan, ialah seorang Saitro Pakatan Harapan Barisan Nasional yang sangat terkenal di kalangan mereka, iaitu Cik Yani, ataupun terkenal di kalangan kami sebagai Mak Bedak. Memang kau-kau dia hentam Ustaz Azhar Idrus. Beberapa hari dia live semata-mata untuk hentam Ustaz Azhar Idrus semata-mata. Dan kalau tak menjadi kesalahan saya, nama sebenar Ustaz Azhar Idrus pun dipermainkan oleh puak-puak ini. Tapi itulah yang kelakarnya Cik Yani ni, dia nak hentam orang, mungkinlah kan dia nak hentam orang pakai nama fake ke apa-apa ke, sebagai contoh ke, pakai nama lain ke apa-apa ke. Tapi Minah tu sendiri masalahnya, setiap kali live dia buat muka fake, pakai filter. Baik punya filter. Pernah sekali kantoi, wajah dia tanpa filter, dia nafikan pula. Jadi kepada Cik Yani ni tak payahlah nak hentam orang pakai nama yang tak betul ke atau pakai nama lain ke apa-apa ke, bila mana anda sendiri pun pakai muka lain ketika live. Kalau berani, pakai muka sendirilah kak. Tak payahlah pakai filter. Tak mainlah cetak rompak. Menyebut tentang menghentam nama Ustaz Azhar Idrus ni, benda ini biasa tuan-tuan sekalian di kalangan para Saitro Pakatan Harapan Barisan Nasional, terutamanya sejak Nomenjak ini. Memang style mereka kalau nak menghentam, mereka akan menghentam peribadi. Mereka tak akan hentam by hujah. Mereka akan hentam peribadi. Permainkan nama, permainkan orang kata asal keturunan, dan juga yang paling selalu mereka buat ialah body shaming sebagai contohnya. Macam Wabi Viral kena hari tu. Siap kena body shame. Bukan dengan Saitro, tapi dengan menteri. Kena body shame, tak ingat dunia. Lepas tu ingat tak dulu kes para muslimat benda betul pun kena body shaming dengan anak-anak papa ini. Wabi Viral juga menyemangsa butiran peribadi beliau telah didedahkan dalam skim insan, tetapi mengantuikan diri lah pula masa tu. Dan yang terkini pula, Salim Iskandar tiba-tiba dituduh sebagai seorang Sikh yang menyamar Melayu. Sebenarnya nama Sarbu Singh, padahal Salim siap tunjuk IC lagi. Dan kalau tak lama dulu kita masih ingat Didi Chronicle dituduh sebagai pendatang IC merah. Dia siap tunjuk IC lagi, aku IC biru sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, strategi untuk menghentam peribadi oleh penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional ini memang sangat-sangat terkenal lah pada ketika ini. Sebab apa tahu? Mereka ini sebenarnya tak ada hujah. Mereka tak mampu hendak berbala-bala hujah, hendak mengemukakan orang kata bukti ke, argumen yang berkualiti ke, tak ada. Mereka tak mampu. Mereka ini pun sebenarnya saya yakin bukan ada otak sangat pun masalahnya. Mereka ini hanya bercakap berdasarkan kepada naratif yang telah diberikan ataupun mungkin kalau ada skrip yang diberikan. Jadi kalau tak ada naratif, kalau tak ada skrip dan kalau kedua-duanya dah kekeringan, maka mereka akan resort kepada untuk menghancurkan karakter seseorang. Itu biasa. Ini memang bab kata Ustaz Azhar Idrus sendiri dan salah satu ceramah dia yang dulu-dulu, dia kata ini memang perangai Yahudi wan Nasara. Memang jenis mereka character assassination, bab kata orang. Saya tak ingat dunia. Saya sendiri pun kena. Bila saya bercerita tentang politik, bercerita tentang agama dan sebagainya, ada orang kata, kau sepupu kau pun duk bergelik-gelik depan TikTok dan sebagainya. Itu contoh Dan saya cakap terus terang, benda itu asam garam. Bukan saya seorang sepupu dia, ramai lagi. Termasuklah salah seorang penyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak saya dedahkan ke siapa? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Berbalik pada cerita nama lain ini sebenarnya.
Nama lain ini itu standard lah. Kalau orang tu pakai nama gelaran ke atau nama diberikan ke whatsoever ke, kan? Nama Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris, bukannya Imam Syafi'i. Tetapi tak ramai orang tahu nama dia Muhammad bin Idris. Orang tahu nama dia ialah Imam Syafi'i. Even P. Ramlee pun nama dia ialah P. Ramlee, tapi nama sebenarnya Tengku Zakaria. Jadi sebenarnya tak ada isu pun kalau seseorang itu menggunakan nama yang lain selain daripada nama IC mereka. Itu tak ada masalah, kecil hal. Dan adalah macam-macam alasannya. Ada di antaranya ditukarkan oleh para ulama, ada di antaranya untuk nama komersial, macam-macam lagi. Even dalam parti amanah pun tuan-tuan sekalian, mereka duk kutuk-kutuk orang. Mereka terlupa Aiman Athirah Al-Jundi nama sebenarnya ialah Rajmuni binti Sabu. Tapi bila diperkenalkan pada orang pergi ceramah ke apa-apa ke, dia perkenalkan diri sebagai Aiman Athirah Al-Jundi. Dia tak perkenalkan diri sebagai Rajmuni binti Sabu. Cuma masa pilihan raya je lah mereka letakkan nama sebenar, Rajmuni binti Sabu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak menyampaikan pesanan pada anak papa ini. Kalau anda nak fight fair lah. Tak payah serang peribadi. Hujah lawan hujah. Kalau tak mampu berhujah, diam supaya orang tak nampak anda tak cerdik. Masalahnya bila lagi anda tak ada hujah dan anda nak bercakap lagi, lepas tu bila anda tak ada idea, anda pergi serang karakter seseorang, itu menampakkan anda ini memang sangat-sangat tak cerdik. Dan orang tak cerdik ni tuan-tuan sekalian, kebanyakan orang suka, kebanyakan mereka yang ada kepentingan suka. Sebab orang tak cerdik ini dia tak boleh fikir. Dia cuma tahu, tak apalah, aku jadi lumbu laga tak ada masalah, janji aku dapat itu, dapat ini sebagainya. Itu karakter orang yang tak cerdik selalunya. Dan biasanya orang-orang tak cerdik ini yang banyak mewarnai dunia politik negara kita pada ketika ini. Dan untuk golongan macam ini, senang sahaja untuk kita semua, kita pakat tanya mereka soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?